Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 23 Mac 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Menjelang pemilihan PKR, Rafizi Ramli yang akan bertanding jawatan timbalan Presiden sedang membentuk sebuah pasukan merangkumi beberapa nama besar parti. Menurut beberapa sumber daripada parti, Chai Rafizi menampilkan 4 calon naib Presiden, seorang ketua pemuda AMK Negeri, ketua wanita, timbalan AMK dan timbalan wanita. Kata sumber berkenaan kepada Malaysia Kini, 2 naib Presiden Nurul Izzah Anwar dan Chah Lee Kang berada dalam pasukan Rafizi bagi jawatan naib Presiden. Sementara Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad dan Timbalan Ketua Penerangan Manivanan Gowin merupakan 2 lagi calon untuk 4 jawatan naib Presiden dipertandingkan semasa pemilihan parti. Bagi sayap wanita, Adun Batu 3 Roziah Ismail diangkat sebagai calon ketua wanita dan Ahli Dewan Negara Fadlina Siddiq untuk jawatan timbalan ketua wanita. Sementara Ketua AMK Pulau Pinang Fahmi Zainul akan berganding dengan Adun Rawang Chua Wei Kiat masing-masing untuk jawatan ketua pemuda dan timbalan ketua pemuda. Selepas beberapa ketika meninggalkan gelanggang politik, Rafizi mengambil keputusan untuk kembali selepas kegagalan PH di 4 pilihan raya negeri sebelum ini dengan yang terbaru di Johor. Malaysia kini sedang cuba mendapatkan maklum balas pihak-pihak yang dinamakan dalam cai ini. Bekas Perdana Menteri Najib Razak kini menjadi pembangkang de facto selepas dia merampas keupayaan pembangkang. Dalam temu bual dengan Malaysia Kini, Rafizi Ramli berkata, ini kerana Najib berhubung dengan rakyat setiap hari di laman media sosialnya. I think what has been missing so much in the last 2-3 years was the ability to connect on a day-to-day basis with voters. To make matters worse, the ability has been hijacked by Najib because he took the populist approach to voice out day-to-day issues that we used to do when we were in opposition. So effectively, Najib is a de facto opposition to this government. Namun Rafizi berkata, dia bersedia mengambil semula inisiatif itu daripada Najib untuk memperkasakan rayuan Pakatan Harapan kepada pengundi menjelang pilihan raya umum akan datang. Tambahnya, tugas sedemikian bukannya mudah dan memerlukan banyak penyelidikan dan tindakan susulan. Kita ke perkembangan berikutnya. Perdana Menteri tidak mempunyai kuasa untuk membubarkan Parlimen. Sebaliknya, kuasa itu berada di tangan Yang di-Pertuan Agong. Demikian kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Noh Omar kepada media di Temerloh semalam. Noh yang juga pengerusi UMNO Selangor berkata, banyak pihak tidak faham mengenai had kuasa Perdana Menteri yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Desakan supaya Ismail Sabri Yaakob membubarkan Parlimen antara perkara paling lantang disuarakan perwakilan pada Perhimpunan Agung UMNO 2021 yang berakhir Sabtu lalu. Noh bagaimanapun menjelaskan UMNO boleh mencadangkan untuk membubarkan Parlimen, namun ia bukan bermakna kuasa membubarkan Parlimen diputuskan Ismail. Noh berkata apa yang berlaku ketika pertukaran Perdana Menteri selepas Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan tidak berlaku pembubaran Parlimen. Sebaliknya, Agong menasihatkan supaya kerajaan baru ditubuhkan. Noh menjelaskan Seri Paduka Baginda mempunyai kuasa mutlak membabitkan pelantikan Perdana Menteri, pembubaran Parlimen dan mengadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja dan kuasa itu tidak boleh dipertikaikan oleh sesiapa. Meskipun mengaku benci kepada Najib Razak, Ahli Parlimen Sepang Hanifah Maidin berkata
Dia tetap akan menjadi orang yang pertama yang menyuarakan bantahan jika bekas Perdana Menteri itu ditahan di bawah Akta SOSMA. Katanya ini kerana SOSMA merupakan undang-undang zalim yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan dan perlu ditentang oleh sesiapa sahaja. Andai kata YB Pekan ditahan di bawah SOSMA, saya pun menentang. Sebab kita tak boleh, tuan-tuan, walaupun saya benci betul dengan YB daripada Pekan ini kerana dia telah merosakkan negara, tapi kalau dia ditahan di bawah SOSMA, saya pertama orang akan menentang penahanan itu. Kerana bagi saya, dia Islam terbukti ajar ikut mahkamah ya. Dia terbukti ikut mahkamah ya. Insya-Allah cukuplah. Dia berkata demikian ketika membahaskan usul oleh Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin untuk melanjutkan subseksyen 4 dalam kurungan 5 akta berkenaan bagi tempoh 5 tahun lagi mulai 31 Julai 2022. Terdahulu, Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad mencelah ucapan Hanifah dan mempersoalkan kewajaran apabila orang yang belum terbukti bersalah boleh ditahan selama 28 hari tanpa perlindungan dan periktirafan hak. Bila nak bergambar ni, bermacam-macam ragam dia. Semua dah bersedia? Amin pula. Baju pula sama dengan dinding. Perhatian! Tahun ni, dinding kena cantik, gambar kena asyik. Jom, cat! Bukan cantik je, selamat pun penting tau. Jadi gunalah Nipun Virus Guard, terbukti efektif menentang virus dan bakteria. Macam inilah baru seronok. Amin, cepat. Kita nak ambil gambar ni. Nippon Paint Virus Guard, perlindungan untuk sisi keluarga. Berita seterusnya. Ahli Parlimen Damansara Tony Puan mendakwa Najib Razak kini cuba mengelirukan Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun. Ia berhubung pembayaran balik prinsipal hutang 1MDB selepas didakwa mengelirukan Dewan Rakyat sebelum ini. Pada Isnin, Azhar berkata Najib telah mengemukakan penjelasannya berhubung isu terpapit dan satu salinannya juga dihantar kepada Puan untuk dijawab oleh ahli parlimen DAP itu. Selepas itu katanya, beliau akan menentukan sama ada Najib telah mengelirukan Dewan Rakyat atau tidak. Dalam jawapan Puan menerusi surat yang dihantar ke pejabat speaker semalam, dia berkata Najib mengaku dalam penjelasannya bahawa prinsipal hutang 1MDB dibayar pada 2017 dan 2018 ketika menjadi Menteri Kewangan dan Perdana Menteri. Namun Puan berkata penjelasan Najib adalah sesuatu yang difikirkan kemudian, sementara kata-katanya di Dewan Rakyat ialah pada hakikatnya 1 sen pun prinsipal hutang 1MDB tidak pernah dibayar. Katanya kenyataan Najib adalah tidak berasas dan tidak menggambarkan bahawa beliau hanya merujuk kepada pembayaran balik prinsipal hutang ketika PH memimpin Kerajaan Persekutuan. Pusat Kewartawanan Bebas CIJ mengecam siasatan terhadap pelakon Zul Arifin berhubung video yang disifatkan mengandungi unsur lucah yang dikongsinya di media sosial. Zul disiasat selepas didakwa melanggar undang-undang di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia CMA. CIJ menggesa Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa menarik balik semua siasatan ke atas pelakon dan kru filem itu. Dalam satu kenyataan, pengarah eksekutif CIJ Washlah Jinaidu berkata bahawa Seksyen 233 yang boleh membawa hukuman penjara sehingga 1 tahun dan denda sehingga RM50,000 kerana menyiarkan kandungan menyinggung perasaan yang mengganggu orang lain adalah sangat bermasalah kerana definisinya yang luas disertai dengan hukuman berat. Dia berkata siasatan terhadap Zul menyempitkan ruang autonomi artistik dalam industri kreatif Malaysia. Semalam, Zul Arifin telah hadir ke Pejabat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi memberi keterangan susulan memuat naik video aksi gairah berkenaan. Dia dikatakan tiba di pejabat tersebut sekitar jam 10 pagi semalam dan selesai memberi keterangan kira-kira 2 jam kemudian.
Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.